Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masuk kitab yang ke-11 ataupun tajuk induk yang ke-11, kitab Iftitah. Tu tersilap tu. Kitab Iftitah. Kitabul Iftitah. Yani kitab permulaan salat. Sebelum ni kita bincang tentang taharah, yang terakhir itu tentang imamah dan sebagainya lah. Kita bincang sebelum ini. Sekarang ni kita masuk khusus tentang permulaan Iftitahus Salah. Kitab Al-Iftitah makna kitab Iftitahus Salah. Cuba tengok di bawah kitab Iftitah. Jadi kena ingatlah, bila sebut kitab maknanya tajuk induk. Dalam bahasa Arab ni, bila sebut kitab, dia maksudnya tajuk induk di sini. Lepas tu pecahan tajuk induk tu dia panggil bab. Kalau ada lagi tajuk, tu dia panggil fasal. Kalau ada lagi tajuk cik, dia panggil masail. Kalau ada tajuk cik, dia panggil furu'ul masail. Tu dia begitu style kitab ni. Baik, cuba tengok sebagai muqaddimah lah. Hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam An-Nasa'i di bawah Kitabul Iftitah merupakan hadis-hadis yang menunjukkan pensyariatan amalan yang berkaitan dengan permulaan salat. Ibarat yang digunakan dalam Al-Kubra, kitab hak asal lah. Al-Kubra ni makna kitab Nasa'i hak asal. Sebelum diringkaskan menjadi kitab Sunan Sughra ni, ataupun kita kata Sunan Nasa'i lah. Sebelum tu dia panggil Al-Kubra, Sunan Al-Kubra. Atau besar lah. Jadi diringkaskan. Jadi dalam Al-Qur'an lebih jelas menunjukkan pada maksud permulaan salat. Sebab dia sebut ini kitab Iftitahis Salah. Cuma dalam surah ni dia buat as-salah. Tak apalah tu. Jadi tajuk induk yakni kitab menggunakan kaedah iktifa. Apa maksud iktifa? Iktifa iaitu memadai menyebutkan sebahagian perkara tanpa menyebutkan perkara yang lain yang juga terdapat di bawah tajuk. Padahalnya di bawah tajuk Iftitah ni muka 196 tajuk. Sebenarnya bukan bicara tentang permulaan salat saja. Banyak lagi sebenarnya topik-topik yang disentuh di bawah bab ini. Ini dia panggil kaedah iktifa. Jadi tajuk induk ini merangkumi hadis-hadis yang menyebutkan tentang perbuatan yang perlu dilakukan oleh seseorang musalli ketika hendak masuk dalam salat. Bacaan yang perlu dibaca dan segala amalan yang telah dilakukan oleh Nabi SAW bersabit dengan salat pada peringkat awalnya. Secara umumnya, jumlah tajuk yang dibuat oleh Imam An-Nasa'i di bawah kitab Iftitah sebanyak 196 tajuk. Okey, sekarang ni kita masuk bab pertama. Pertama, babul amal fi iftitahis salah. Perbuatan yang dilakukan sebagai permulaan salat. Sebab tu dia panggil takbir. Allah panggil iftitah tu. Kalau sepah kita semaya ke, dia ada takbir-takbir lain juga. Waktu dia panggil takbir intiqali. Takbir untuk pindah satu rukun ke satu rukun. Waktu bukan iftitah. Ini takbir iftitah. Dia panggil takbiratul ihram itu. Jadi Imam Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab yang pertama ini, iaitu hadis yang ke-876 Maksudnya teks dia. Wa bi qala akhbarana Amr bin Mansur qala hadatsana Ali bin Ayyash qala hadatsana Shu'aib an az-Zuhri qala hadatsani Salim wa akhbarani Ahmad bin Muhammad ibn al-Mughirah qala hadatsana Uthman wa ibn Sa'id an Shu'aib an Muhammad wa huwa az-Zuhri qala akhbarani Salim ibn Abdullah ibn Umar an ibn Umar qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza iftataha at-takbir fi as-salah rafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibayhi wa idza kabbara lirruku' fa'ala mithla dhalik thumma idza qala sami'a Allahu liman hamidah fa'ala mithla dhalik wa qala rabbana walakal hamd wa la yaf'alu dhalika hina yasjud wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Umar. Cuma kena tengoklah sebab dalam teks ni, dalam sanad ni dia ada sebut hak itu. Ana pun tak sebut dah selepas ni sebab kita makruf bila kata hak tu maknanya selepas tu Imam Bukhari kemukakan. Jadi maknanya hadis ni Imam Bukhari kemukakan dua sanad daripada guru dia. Sanad itulah sanad pertama daripada Amr bin Mansur, sanad kedua daripada Ahmad bin Muhammad. Tu. Lepas tu kalau kita perhatikan di hujung dia tu samalah. Kalau cuba perhati, sanad mula-mula tapi dia letak ada satu hadis. Sebab apa? Hadis sama, matan hadis sama. Matan hadis sama. Cuma hadis ni dia ambil daripada dua orang guru dia. Itu makna hak. Dia panggil tahwilus sanad. Pak mula-mula guru dia Mansur. Mansur. Amr bin Mansur. Guru dia itu Ahmad bin Muhammad bin Al-Mughirah itu. Tu. Lepas tu tengok kena buat perbandingan lah. Anda tidak nak baca lah ni. Kena buat perbandingan sendiri. Sanad tu mana tepat sama tu. Tu. Cuma guru dia berbeza. Itu makna hak itu. Kalau kita baca kat wa bihi qala akhbarana Amr bin Mansur wa bihi qala akhbarani. Situ. Okey, baik. Cumanya oleh kerana kita ni 800 lebih dah hadis ni terus kena pergi pada sahabat lah. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis daripada Ibni Umar. Beliau telah berkata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak memulakan salatnya, beliau telah mengangkat kedua belah tangannya. Itu tersilap spelling itu berbetulan. Lalu bertakbir. Jadi itu terjemah dia. Penting itu terjemah itu sebab dia ada perbezaan pada terjemah. Sebab ni anak sebutlah. Sepatutnya anak buat bold tu highlight tu. Saya telah melihat Rasulullah apabila hendak memulakan salat, beliau telah mengangkat kedua belah tangan lalu bertakbir. Tu kena garis tu sebenarnya. Sebab itu penting tu. Poin tu penting. Maknanya gini lah. Bila dia nak sembahyang angkat tangan tu Allahu Akbar. Tidak kata Allah dulu baru akak. Tidak kata akak dulu siap tu baru Allahu Akbar. Ada. Tapi sekali hina Allahu Akbar. Itu maksud dia. Sebab ni ada khilaf tempat tu. Saya telah melihat Rasulullah apabila hendak memulakan salatnya, beliau telah mengangkat kedua belah tangan lalu bertakbir hingga berbetulan dengan kedua bahunya. Apabila hendak rokok, beliau bertakbir dengan bentuk yang sama. Mana angkat tangan juga takbir itu bila nak rokok. Kemudian apabila berkata Sami Allahu liman hamidah, beliau bertakbir dengan bentuk yang sama. Sami Allah tu kan akad tu kata Sami Allah tu dia angkat tangan juga dan takbir serupa. Cara takbir, cara angkat tangan sama saja. Dan dia berkata selepas daripada dia, dalam riwayat lain bila Nabi jatuh tangan tu Nabi kata Rabbana walakal hamd. Adalah tambahan lagi tu kita bincang kemudian. Baik. Beliau bertakbir dengan tidak mengangkat tangan ketika hendak sujud. Mana ketika qiyam selepas iktidal tu, bila dia nak sujud, dia tidak angkat tangan dah. Allahu Akbar. Tidak. Dan ketika mengangkat kepala daripada sujud pun tidak juga. Kecuali rakaat ketiga. Itulah tu kita bincang kemudian lah hadis tu. Atau kan ada kan? Naik daripada rakaat kedua tu selepas apa panggil apa? Tahiyat awal tu. Hak tu adalah hak tu dalam riwayat lain selepas ni lah. Hak ni kita bincang permulaan semaya. Jadi permulaan semaya tu maknanya berapa? 3 lah. Iftitah ataupun takbiratul ihram, takbir kerana nak rakaat, takbir kerana iktidal, dan juga akad tangan ketiga-tiga tu. Okey. Perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama hadis Ibnu Umar adalah muttafaq alaih. Yang kedua, hadis bab jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW memulakan salat dengan takbiratul ihram, hendak rakaat dan iktidal. Beliau bertakbir dengan mengangkat kedua belah tangan. Memulakan salat
ketika memulakan salat mana takbiratul ihram, hendak rukuk dan iktidal, beliau bertakbir dengan mengangkat kedua belah tangannya. Ini bahasa ringkas ni. Angkat tangan belaka tu takbir tu. Itu jelas daripada hadis ni. Ni kita tidak nak bicara itu lagi ni. Ayatnya mula-mula nak semaya tu lagu mana? Kalau ada khilaf kiblat tu, sini pun ada sebut juga sikitnya. Tak apalah, kita tengok dulu. Baik. Gitu dulu nombor 2 tu. Maknanya ada takbir, ada angkat tangan. Baik. Yang ketiga, sabda Nabi SAW, hatta yaj'alahuma hadwa mankibaih, bermaksud beliau mengangkat kedua tangannya sehingga berbetulan dengan kedua bahu. Dia angkat begini. Maknanya kedudukan jari tengah ni bawah pada telinga. Gitu. Berbetulan. Gitu. Allahu Akbar. Aduk gitu. Bukan tinggi gitu. Berbetulan dengan gitu. Bukan kata sini juga. Hak benar ni kita akan bincang lah ke datang tu. Patut tak boleh kalau tak sini ya. Patut tak akan hangat pula ke mana pula. Tak akan hangat pada. Kalau Malik kata tak akak-akak, pakai begitu, you know. Atau kita bincang kemudian. Hak ni gini, tak gitu. Baik. Pergerakan kedua tangan yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam berakhir apabila keduanya menyamai kedudukan dengan kedua bahu. Pergerakan bermula begini. Dia bila duduk kita kan Allahu Akbar. Bila siapa sejajar dengan ni berbetulan, berhentilah pergerakan itu. Itu maksudnya. Apa yang gini siapa gini pun sebab sahabat tengok. Sesa sahabat gini. Benar ni termasuk sunnah lah, bukan wajib. Tapi ada kata wajib pun lepas ni lah. Syekh Daud Az-Zahiri kata wajib akak. Jadi pergerakan kedua tangan yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam berakhir apabila keduanya menyamai kedudukan dengan kedua bahu. Yang keduanya mana kedua tangannya lah. Inilah yang menjadi pegangan Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama. Imam Syafi'i tu enggak orang kita kalau gitu pada tak tahu mana ada. Jadi bagi ana itu termasuk dari sifat solat lah. Kena molek Allahu Akbar. Kena molek, biar molek. Jangan duk ikut nak akak tu dok. Sebab sahabat tengok ya Nabi buat gitu. Masalah hukum wajib tak wajib tu nombor 2. Sunat ke apa nombor 2 tu. Jelasnya sahabat nampak Ibnu Umar habis main 5 kali sehari main ni. Baik. Jadi ini menjadi pegangan Imam Asy-Syafi'i dan juga jumhur ulama. Walau bagaimanapun Imam Abu Hanifah berpegang dengan hadis Malik bin Al-Huwairith yang terdapat dalam Muslim dan hadis Asim bin Kulain yang terdapat dalam Abi Daud. Kedua-dua riwayat berkenan menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua-dua tangannya sehingga berbetulan dengan kedua-dua telinga. Sebenarnya sini kedua-dua cuping telinga sepatutnya kena tambah, bukan cuping telinga ni hak lembut ni. Hak lembut ni, bukan atas. Tadi kan bahu dia gini, tak apalah kita bincang lepas ni. Atau kita kata tekah dia, tak apa kita bincang. Jadi hak gini tu berbetulan kepada akak sikit berbetulan dengan cupi telinga. Ada juga gitu. Hak ni dia panggil hay'ah lah. Hay'ah ni benda lebih kurang. Hay'ah dia panggil. Hay'ah ni mana kerangka zahir. Benda lebih kurang. Sebab tu ulama tak tekan mana ni. Tidak kata tak sah nak kalau duk geboko gitu sikit atau masuk sikit. Itu dia panggil hay'ah. Tapi kalau kita tahu dalam melalui riwayat sahih dah kita cuba buat, hak tu terbaik. Hak tu terbaik. Lepas tu dah khilaf ni, buat belaka. Buat belaka. Hak Malaysia buat ni. Mai subuh buat tu dah ada belaka. Kalau tu gua dia kata gitu, malah kalau sahih. Dah sahih. Maknanya Nabi buat belaka lah tu. Apa gini dah. Ana ingat lagi orang kata buat gini, ada orang kata Batman kata dah, Batman tu dah. Tak sahabat yang Batman ni sebab Batman tidak Islam. Dia tak berkait tu. Ni hak gini kan. Memang ada hadis ni. Dia nak gong sikit-sikit sudahlah. Jadi Imam Abu Hanifah dia tak pergi hadis. Ni bab tarjih lah ni. Dia pergi hadis lain. Hadis mana? Hadis Malik dengan hadis Asim. Ni ada dalam Muslim hadis Malik, hadis Asim tu dalam kitab Sunan Abi Daud. Mana kedua-dua riwayat tu sebut berbetulan dengan cuping telinga. Baik. Tu nak khilaf tu. Oleh kerana kedua-dua riwayat ini sahih,
Maka ada sebagian ulama mengambil pendekatan menerima pakai kedua-dua hadis berkenaan tanpa melakukan tarjih. Terima berlaku. Wah, Ibnu Umar pun terima. Hak pendapat ini dipegali, hadis dipegali Imam Abu Hanifah pun hak dua tu dalam Muslim apa terima berlaku. Muka sahih berlaku. Mengikut mereka, tidak ada alasan melakukan tarjih dalam isu ini kerana tidak ada apa-apa kecacatan jika beramal dengan kedua-dua cara. Cacat ke dia ke kita maruru. Jangan buat gini, patut akak sah. Tak, dia tu buat sah sudahlah. Masa semai patut nanti maya lain dah pula buatnya. Lama dia buat. Tega dia kata, bukan dua, tega sah. Apa? Oh, tak ada ulama kata lagu tu. Oh, lagu tu kena masuk bilik kaunseling ke lagu tu. Mana selepas hadis maya lain buat gitu pula. Asal ke sahih. Sebab tu dalam agama kita dia pentingnya sumber itu. Sumber itu macam mana? Ada setengah ulama kata tak perlu tarjih lah ini tak perlu tarjih. Oh sahih amal belaka. Amal ni. Kalau tu guana dia kata lebih baik gitu. Kalau sahih. Namun penjelasan secara detail akan disebutkan dalam bab 3 pada hadis nombor 878 berikutnya. Kita bincang selepas ni lah tu. Yang keempat, Nabi SAW melakukan at-tasmi' pada permulaan mengangkat kedua-dua tangannya daripada rukuk. Tasmi' tu kata sami Allahu liman hamidah dipanggil tasmi' dalam istilahnya. Sami Allahu liman itu dipanggil tasmi'. Bukan tasmi' memperdengar ke baca Quran depan guru ngapa Quran tu. Dak tu. Bukan tasmi' tu ni. Nabi SAW melakukan tasmi' pada permulaan mengangkat kedua-dua tangannya daripada rukuk. Mana mula-mula angkat tangan selalu dah sejajarlah sekali Allah. Kau tu pukillah lagi kita bincang selepas ni lah. Tapi maksud hadis ni sekali Allahu Akbar. Berhenti. Lepas tu jatuh tangan sami Allahu liman hamidah. Sini tak sebut dalam riwayat lain. Baik. Lepas tu masalah sebelum nak sujud tu berhenti sekejap itu dia bincang dalam hadis lain, bab lain, tajuk lain. Apabila telah berdiri dengan sempurna, beliau mengatakan Rabbana walakal hamd. Jadi perbincangan yang lebih terperinci akan menyusul pada bab khusus yang akan datang. Ya ada bab khusus bab ni. Bab kata Rabbana walakal hamd. Yang kelima, telah berlaku khilaf di kalangan ahli ilmu berkenaan mengangkat kedua tangan dalam salat. Masa takbir tu angkat kedua tangan di tempat-tempat tertentu. Hak tu memang khilaf di kalangan ulama. Baik, kelompok dia satu ya, kelompok yang berpendapat diangkat kedua belah tangan pada 3 tempat ketika bertakbir. 3 tempat tu maksudnya takbiratul ihram, ketika nak rukuk dan i'tidal. Itu mana 3 tempat. Dia tak ambil kira lagi hak tu tak ambil kira sebab ni kira permulaan solat. Hak bangkit daripada rakaat yang kedua selepas kita kata tahiyat awal tu tak termasuk lagi ni dalam perbincangan. Kalau campur tu jadi 4 lah. Sebab ni dikira ni permulaan. Baik. Jadi kata Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullah, dia kata mengangkat kedua tangan pada 3 tempat ini adalah pendapat kebanyakan ulama di kalangan as-salafus salih. Sebab tu Imam Bukhari dia ada buat khusus kitab kecil, risalah. Hadis-hadis raf'ul yadain. Hadis-hadis yang membicarakan angkat tangan. Sebabnya setengah ulama kata 50 orang sahabat riwayat hak kata angkat tangan tu. Oh, nak ayatnya banyaknya. Lepas tu mana Imam Malik kata gitu? Ni bab tajih. Setengah ulama kata tak boleh. Banyak gewak gitu. Jadi kita pakai jumhur lah. Imam Syafi'i ni hak jumhur. Baik. Ibnu Muzir rahimahullah berkata, kami telah meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Umar. Hak kata akak tangan masa takbir ni. Siapa dia ni? Ibnu Umar. Ni sebahagian saja ni. Nak ambil semua panjang lah. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Zubair, Anas bin Malik, Al-Laits bin Sa'ad Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Malik. Dia Imam Malik ni ulama khilaf. Sebab ramai kata tak ada. Dia kata tak payah kat tangan. Tapi ada juga ulama yang meriwayat, anak buah dia riwayat pada dia kata ada, dia kata satu pendapat dia. Tapi pendapat ramai umumnya taklah. Tak apalah tu ya. Hasan Basri telah berkata, menjadi kebiasaan para sahabat mengangkat
kedua tangan mereka ketika bertakbir, rokok, dan ketika mengangkat kepala daripada rokok. Oh, ini jadi kebiasaan, kata tokoh tabi'in ini Hasan Basri. Dia kata menjadi kebiasaan di kalangan para sahabat. Angkat tangan mereka ketika takbir, rokok, dan ketika mengangkat kepala daripada rokok. Itu silap spelling kan? Kepala-kepala mereka pada, ini kata Hasan Basri lagi ni, bukan hadis ni. Kepala-kepala mereka pada ketika itu bagaikan kipas-kipas. Dia gerak ke serentak kipas. Sepak kipas lah. Bukan kipas tu ni, bukan kipas ni. Kipas tu kan dia buat gitu. Bukan kot ni. Kalau buat gini, oh berat. Kot ni macam sebab terakak serentak. Bila akak sami Allah, akak maknanya kepala dengan tangan sepak kipas dia. Seolah begitu gerak. Kita tahu warna kepala-kepala itu bagai ke kipas. Sebab sentak lepas tu sekali dengan tangan pula. Oh, dia kata nampak sepak kipas, dia kata. Kata-kata dia. Amalan ini juga diriwayatkan dari kalangan tabi'in dan juga kalangan orang yang selepas mereka, yakni tabi'in. Al-Auza'i berkata, dia kata para ulama Hijaz, Syam, ni ana ringkas ni, kalau tidak banyak lagi perbincangan ni, sebab setengah-setengah tu kita kena tadakhul, kena serap-serapkan, kena campur-campur, sebab kadang-kadang lebih kurang perbincangan ni. Jadi anda cuba ringkaskan. Cuma anda petik ni sebab ada maklumat lah di sini. Nak ayat ni khilaf. Kata Imam Al-Auza'i, dia kata para ulama Hijaz, Syam dan Basrah tidak sependapat dalam isu mengangkat kedua tangan pada 3 keadaan ini. Jadi ulama-ulama di Hijaz, Syam, Basrah ni pusat ilmu lah dulu ni. Ni pusat ilmu. Dia kata ulama-ulama yang duduk di kawasan ni, 3 ni, Hijaz, Syam dan Basrah, memang tak sepakat. Macam-macam pendapat tentang 3 tempat ni. Takbiratul ihram, rokok, dan ketika angkat kepala daripada, ataupun kita kata iktidal itu. Kena angkat tangan ke tak? Takbir itu takbir belakang. Angkat tangan atau tidak. Ini tak sependapat. Imam Bukhari berkata, diriwayatkan dari sekumpulan ahli Hijaz, Syam, Iraq, Basrah dan Yaman, bahawa mereka mengangkat 2 tangan ketika hendak rokok dan iktidal. Jadi hak ni hak mana ni? Hak ni Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari antara berpendapat takbiratul ihram kena angkat tangan. Cuma dia nak ayatnya dalam bab khilaf ni takbiratul ihram tu ada khilaf pula. Tetapi sekumpulan, bukan semua. Kalau ulama-ulama di 3 tempat ni, Hijaz, Syam, Iraq, Basrah dan Yaman, kalau ketika rokok dan iktidal, mana setiap rakaat ada tu, memang dia angkat tangan. Bukan semua, sebahagian. Nak ayatnya tidak sependapat tu lah. Hak takbiratul ihram, kebanyakannya kata kena angkat. Antara yang berpendapat begini, maknanya fokus dia kepada rokok dan iktidal. Antara yang berpendapat begini adalah Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah, Mujahid, Al-Qasim bin Muhammad, Umar bin Abdul Aziz, An-Nu'man bin Abi Ayyash, Al-Hasan, Hasan Basri lah maksudnya, Ibn Sirin, Tawus, Makhul, Abdullah bin Dinar, Nafi', Ubaidillah, Ibn Umar, Al-Hasan bin Muslim, Qais bin Sa'ad, dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain. Baik. Yang kedua, tu kelompok orang kata kena angkat tangan. Kelompok yang berpendapat tidak diangkat kedua tangan ketika takbir kecuali takbiratul ihram saja. Dia kata takbiratul ihram dia angkat tangan. Hak ni pula kata, hak lain tak ayat. Angkat tak ada masalah, cuma dia kata tidak sunat lah. Tidak sunat. Tak payah akal lah maksudnya. Ini adalah pendapat Sufyan. Jadi kalau kita perhati ke sini, kadang-kadang bertindan nama ulama. Wah, hak kata akak pun dia juga berpendapat gitu. Hak kata tak akak pun dia juga. Ni masalah pendapat ni boleh berbeza. Ketika muda kata gini, ketika tua dia berpendapat gini. Mana ada juga qaul qadim qaul jadid itu. Kelompok yang berpendapat tidak diangkat kedua tangan ketika takbir kecuali takbiratul ihram saja. Ini adalah pendapat Sufyan, Abu Hanifah dan ashab, mana tokoh-tokoh. Imam Abu Hanifah lah anak-anak murid dia hafsah ni. Hasan bin Saleh bin Hay, dan satu riwayat daripada Ibn Qasim kok diambil daripada Imam Malik. Jadi ni ada juga. Tadi Imam Malik kata akak, ada juga. Hak tak akak ada juga. Lagu tu lah. Sebab Imam Syafi'i lah. Kadang-kadang anak murid dia kata dia tidak pendapat gini. Khilaf pula tu. Nak ayatnya khilaf dalam bab fiqh ni dia tak boleh elok. Dia tak boleh elok tu. Cuma kena tahu
Ulama kita tak boleh kita kata buat gini nyada kali kita buat tak boleh. Tu orang panggil tak tahu gitu. Kita kena pasti kita nak buat gini ada ke ulama berpendapat gini. Sebab biasanya ulama-ulama besar bila berpendapat dia ada cara dia tu. Ada dalil, dia tidak buat ikut kita tidak. Jadi kita yang nak ikut mana-mana ulama kena pasti. Jangan kata ada berkali. Tak boleh tak sah ibadat gitu. Dia kena pasti. Tu orang panggil ibadat dalam keadaan tak tahu hukum. Tak boleh gitu. Kebanyakan tokoh-tokoh dalam mazhab Malik menghubungkan riwayat ini kepada Imam Malik. Oh, tu spelling tu silap. Jadi lama sebenarnya tokoh-tokoh dalam mazhab Malik dia kata inilah pendapat Imam Malik, tak payah akad. Kalau akad pun takbiratul ihram saja. Tu pun khilaf lagi tu. Kalau nak kiranya. Tapi anak tahunya mana ada pendapat dia kata kena akad juga. Cuma lain tak payah akad. Patu akad tu luruskan tangan. Irsal dia panggil. Tidak talfik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berkata, tidak cuba tanda kata gila. Tidak diriwayatkan oleh sesiapa pun pendapat ini daripada Malik berkenaan mengangkat tangan ketika bertakbir tu. Jadi bagi Muhammad bin Abdullah dia kata bagi Imam Malik takbiratul ihram pun tak payah akad. Bagi dia. Mengangkat tangan ketika bertakbir. Mana takbir ni tak ada akad tangan. Dia kata ada riwayat tu, dia kata tu tak kuat. Boleh. Nak apa ni? Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Imam Asy-Syaukani cuba buat kesimpulan. Dia kata, kalangan yang berpendapat sunat mengangkat tangan ketika takbir berpandukan banyak riwayat dari kalangan sahabat. Sehingga kan Imam Asy-Syafi'i berkata, sekumpulan besar di kalangan sahabat telah meriwayatkan mengangkat tangan ketika takbir pada ketiga-tiga tempat ini. Sekumpulan besar di kalangan sahabat telah meriwayatkan mengangkat tangan ketika takbir pada ketiga-tiga tempat ini. Boleh jadi tidak diriwayatkan mana-mana hadis sebanyak ini daripada mereka dalam isu-isu lain. Jadi kalau dalam isu-isu lain sahabat riwayat tidak sebanyak dalam isu ini. Misalnya kita kata isu Tuhan turun ke langit dunia, banyak juga sampai 27 riwayat, 29 kata. Hak ni banyak lagi. Paling banyaklah dalam satu isu, tiba-tiba banyak gitu sahabat meriwayatkan hadis. Hak ni paling banyak. Kata Imam Syafi'i. Sebab tu Hafiz Iraqi kata 50 lebih. Tak ada sebut. Kita kira banyak dah tu hadis tentang Allah turun ke langit dunia kan? Sampai 29 kan. Hak ni lebih lagi, banyak lagi. Hafiz Iraqi berkata, ketahuilah bahawa telah diriwayatkan daripada 50 orang sahabat hadis-hadis yang menunjukkan sunnah mengangkat kedua tangan ketika bertakbir. Siapa 50? Antara mereka adalah sahabat asyarah mubasyarah bil jannah. 10 orang sahabat hadis sebut masuk surga dalam satu hadis juga meriwayatkan angkat tangan. Sebab tu Imam Bukhari tulis risalah kecil, hadis-hadis raf'ul yadain, hadis-hadis angkat tangan. Sebab dia tu kenal tu. Sebab dia kata kuat sangat hadis tu. Gitu kan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Muslim, dia kata ummah telah ummah ni termasuk ulama, termasuk semualah. Bukan ulama saja. Telah ijma' tentang sunat mengangkat tangan ketika takbir iftitah. Hak mula-mula tu. Atau ijma'. Tu. Dan mereka tidak sepakat pada takbir yang lain. Hak sepakatnya masa nak memulakan solat tu saja. Hak lain tak khilaf gitu gini gitu adalah khilaf. Tapi hak akad tangan masa nak memulakan solat atau ijma'. Berat juga tu nak kata ijma' tu. Baik. Namun pendapat Imam Nawawi ini telah disanggah oleh Syekh Waliyuddin rahimahullah dengan alasan dia kata ada juga ulama yang mengatakan wajib bukan sunat mengangkat kedua tangan ketika takbir iftitah. Ini adalah pendapat Daud Az-Zahiri. Dan mujtahid ni jangan pandai kecil Daud Az-Zahiri ni. Ulama memperingatkan dalam kitab setengah orang dia panggil Daud Az-Zahiri ni tidak alim, tidak erti fiqh. Dia kata awak tak kenal tu Daud Az-Zahiri tu. Kau tidak tahu lah nak kau dalam kitab fiqh ada semua nama dia. Apa orang tak masuk nama kita tu? Sebab orang tahu dah lah. Apa yang ada semua Syekh Daud Az-Zahiri? Sebab dia alim. Cuma kita tak setuju tu hal lain. Misalnya dia kata wajib. Dan ini juga pendapat Imam Abdul Hasan Ahmad bin Sayyad. Ini juga pendapat dia. Jadi nak kata ijma' sunnah
Tak tepat tu. Sebab ada yang kata wajib. Kalau ijmu' molek akad, tu semua kata ijmu'. Kalau molek akad lah. Ni wajib ada kata. Dia kata sunat. Ijmu' tu sunat. Ada juga wajib. Baik, tak apalah tu. Yang keenam, hikmah disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika bertakbir. Jadi angkat tangan tu ketika takbir tu gapo dia hikmah dia. Ni pun anda tidak bincang dengan panjang lebar lah, anda cuba ringkaskan juga. Imam An-Nawawi berkata, dia kata para ulama berbeza pandangan ketika membicarakan hikmah di sebalik isu mengangkat tangan ketika takbir ni. Bagi Imam Syafi'i, ia melambangkan ta'zim kepada Allah SWT dan juga ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ayatnya ta'zim, bayangkan Allahu akbar angkat tangan. Itu ta'zim untuk membesarkan. Biar nampak bukan pada lafaz saja tapi pada perbuatan anggota-anggota yang lain. Baik. Tokoh lain berpendapat ia sebagai, ni anda ringkaskan ni, anda tidak, penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla, pasrah dan lamban kesanggupan mengikut perintah. Ada yang kata gitu. Ayatnya kita Allahu Akbar ni, lepas maya ni, kita akan buat segala titah perintah. Tinggal tu halal. Apa? Sebab dalam semaya ni, benda halal pun tak boleh buat. Minum tak boleh, padahal minum tak halal. Tu ayat tu. So, kau halal kita tak boleh buat dalam semaya. Latihan tu nak bawa keluar semaya. Ada yang kata begitu. Itu falsafah angkat tangan tu. Ia bagaikan seorang yang tewas telah mengangkat tangannya sebagai isyarat menyerahkan. Orang yang tewas dalam pertandingan angkat tangan. Tak lagi dah. Rapat jik dia tu. Angkat darah putih dia kita tu. Seolah-olah begitulah. Ada kalangan ulama yang menyebutkan ia sebagai isyarat pada ta'zim apa sahaja yang berkait dengan Allah. Tak kira lah apa asal berkait dengan Allah sebagai ta'zim. Nak latih diri menganggap besar setiap apa yang berkait dengan Allah ni. Semua berkait dengan Tuhan. Ada hak mana hak jelas-jelas lah. Ada juga yang berpendapat ia sebagai isyarat menolak dunia dan memusatkan sepenuh perhatian kepada Allah SWT ketika hendak memasuki salat, ketika hampir bertakbir. Nak masuk salat ni, nak masuk hari ni, kita nak masuk salat ni mari. Bila akad takbir, tu kita fokus sebab tu biasa. Sebab tu bila nak salat kan, akad tu dia kena fokus pada takbir tu. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i pun dia ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i ni bukan Imam Syafi'i, mazhab dia. Imam Syafi'i lain. Yang silap saya pula. Ni mazhab, bukan Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama khilaf. Nak qasak ta'arud ta'yin tu masuk 3 perkara tu. Ada qasak ta'arud ta'yin ni. Masuk tentang semaya gapo, berapa rakaat, wajib ke. Tu maksudnya semaya gapo, berapa rakaat, lepas tu apa dia? Tentang hukum sunat ke wajib tu lah. Lillahi ta'ala tak termasuk. Dia tak termasuk tu. Nak masuk 3 perkara tu, setengah dalam mazhab Syafi'i dia kata bukan masa akad takbir, sebelum dia panggil niat, yakni qasak ta'arud ta'yin berserta. Dia kata masa akad tu, tu masa tu lah. Bila Allah Akbar tu ingat kepada Allah dah. Itu satu benda. Ada salah yang kata tak, masa Allahu Akbar tu bermula dengan A sampai berakhir pada Ra. Masa tu kena masuk 3 perkara. Tu jadi leper tu. Minta maaf lah guna bahasa Kelantan. Leper ni maknanya kalau setengah orang tu tak ada nak masuk 3, masuk 2. Buat semula. Masuk tadi, tobik hal tu pula. Jadi 2 kali, 3 kali. Tu jadi payah. Tama-tama kalau orang tua, PC lama, dia payah. Sebab tu kalau bagi anak, kalau kita nak pegang juga dalam mazhab Syafi'i, pegang hak nombor 1 saja. Sebelum akad takbir, dekat nak akad takbir. Masa A start dengan A tu, ingat ke Allah tu. Hak tu hak sebenarnya. Lepas tu nak itu juga sebelum tu. Itu khilaf yang berlaku dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitulah. Okey. Yang kedua, ni pun ringkas saja, malam ni ringkas saja. Yang depan insya-Allah itunya. Bab yang kedua ni, bab raf'il yadain qabla takbir. Cuba perhati ni, orang panggil bab fiqh lah ni. Mengangkat 2 tangan sebelum bertakbir. Sudah mula masuk dalam bab khilaf. Cuba perhati model. Mengangkat 2 tangan sebelum takbir. Bukan masa takbir. Bukan selepas takbir. Angkat 2 tangan itu masa mana? Dia nak ayat tu ni. Bagi Imam Nasa'i, dia tarjih hadis
pendapat yang mengatakan sebelum takbir. Mana angkat tangan dulu. Bukan kata Allah dah, angkat tangan dulu. Baru Allahu Akbar. Itu maksud dia. Angkat tangan dulu. Molek. Biar berbetul lah dengan bahu ni. Situ. Ada kalau kita buat dia sedar ke tak sedar, tak tahulah. Ada Allahu Akbar. Setengah tu duk straight gini. Allahu Akbar. Macam-macam. Jadi hak Imam Nasai ni hanya bagi hak pendapat dia, hak dia tarjih, hak dia terima mengikut pemahaman fiqh dia, angkat tangan dulu biar selesai. Baru Allahu Akbar. Mana sebelum kata Allah tu angkat tangan dulu. Tu tajuk dia ni. Imam An-Nasai telah meriwayatkan satu hadis di bawah bab ini. Hadis bab menjelaskan pensyariatan mengangkat kedua tangan sebelum bertakbir iftitah. Iftitah ni maksudnya iftitah, yakni takbiratul ihram. Pemahaman secara zahir terhadap tajuk musannif, tajuk Imam musannif ni maknanya pengarang lah, penulis, yakni Imam Nasai, adalah beliau mentarjih pendapat raf'ul yadain, yakni mengangkat dua tangan sebelum bertakbir, bukan muqaranah. Itu istilah dia. Lepas ni kita nak guna tu lah. Muqaranah ni maknanya sekali. Nak angkat tangan ni, angkat tangan tu sekali dengan takbir. Allah tu dia panggil muqaranah. Allahu Akbar. Lepas tu jatuh Rabbana walakal. Tu dia panggil muqaranah. Imam Al-Bukhari telah mentarjih pandangan yang mengatakan angkat dua tangan adalah bersekali dengan bertakbir, iaitu tarjihul muqaranah. Tak serupa ni. Para tokoh lah ke ni. Baik, tak apalah. Cuba tengok hadis tu. Hak ni pun ada sambung perbincangan minggu depan lah ni. Cuba tengok hadis 877. Wa bi qala akhbaran Suwaid bin Nas qala anba'ana Abdullah bin al-Mubarak an Yunus an az-Zuhri qala akhbarani Salim an Ibn Umar qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah raf'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibayhi thumma yukabbir qala wa kana yaf'alu dhalika hina yukabbiru lirruku' wa yaf'alu dhalika hina yarfa'u ra'sahu min ar-ruku' wa yaqul sami Allahu liman hamidah wa la yaf'alu dhalika fi as-sujud. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Umar. Beliau telah berkata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah bangun untuk salat, beliau telah mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan dua bahunya. Kemudian sepatutnya qoma tu, kemudian beliau selesai bertakbir, dia angkat dulu. Biar betul dengan ni. Selepas tu baru dia kata Allahu Akbar. Ini pekoh Imam Nasai. Dia ni, dia terima ni. Akad dulu biar betul. Sempurna akad dulu. Biar sama dengan bahu ni. Barulah selepas tu baru kata Allahu Akbar. Itu maksud dia. Kata Ibnu Umar, demikianlah beliau lakukan ketika hendak rokok dan ketika hendak mengangkat kepala tu, kepala daripada rokok, dalam keadaan berkata sami Allahu liman hamidah. Maknanya apa? Maknanya dia akad dulu lah. Masa nak rokok pun gitu juga. Mana akad dulu, baru kata Allahu Akbar. Lepas tu nak sami Allahu liman hamidah. Gitu juga. Akad kepala. Sami Allahu liman hamidah, kata takbir apa saja, dia kira takbir ke tu. Membesarkan Allah juga tu. Gitu juga. Maknanya akad dulu. Baru sami Allahu liman hamidah. Gitu. Sebab itu maksud wa yaf'alu dzalika hina yarfa'u ra'sah. Dia buat gitu juga. Sempurnakan dulu. Yalah, dikhilah lah. Gimana lah. Dikhilah kita jumpa. Bak semaya 200 lebih dikhilah. Kira. Baik, tak apalah. Beliau tidak melakukan demikian ketika nak sujud. Nak sujud, lepas tu sujud, bangkit pada sujud, dia tak akad datangnya. Takbir saja. Gitu. Baik. Perbincangan daripada mahal ni pun nak masuk separuh saja sebab nak masuk ayat kelima tu sebab nak ejah nak sudah minggu depan. Hak tebal lah untuk buku. Jadi anak ambil setakatnya. Baik. Yang pertama sekali hadis Ibnu Umar ni sahih. Hadis sahih. Yang kedua, perbincangan hadis telah disebutkan adalah hadis sebelumnya.
Yang ketiga, tajuk dan hadis yang dibuat oleh Imam An-Nasa'i membicarakan berkenaan waktu mengangkat kedua tangan apabila bertakbir. Dia bicara nak angkat ke masa mana? Hak tu nak bicara sini. Telah berlaku perbezaan riwayat dalam menjelaskan waktu mengangkat kedua tangan ketika takbir iftitah dan takbir intiqal. Apabila ia berlaku sebelum bertakbir, adakah ia berlaku sebelum takbir, selepas, atau serentak dengan takbir? Sebab nota selepas tu tak nak buat dah, sebenarnya banyak dah buatnya, cuma untuk minggu depan lah. Gitu. Jadi selepas ni, untuk nota selepas ni anda sebutlah. Jadi hok kata akad tangan dulu tu antaranya riwayat ni dan juga riwayat lain. Lepas tu hok sejajas muqaranah sekali tu riwayat Ibn Umar juga. Lepas tu gimana dia riwayat hang ni yang serupa? Dia nak ayat Nabi buat. Lepas tu fikir dia nak ayat Nabi buat. Gitu. Kita kata dia bukan nak ayat, dia nak ayat Nabi buat. Patut nak pilih mana? Sebab tu anak kata ulama kata tak payah tarjih lah sini, buatlah mana-mana pun. Lepas tu hak serentak, hak takbir dulu, baru angkat tangan, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Ada hadis lakon. Tu kita bincang minggu hadapan lah. Okey, jadi rasanya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.